Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kena ambil sikit lagi berkenaan hadis yang ke-19 sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan hadis yang ke-19, iaitu hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Saya baca sekali lagi hadis ini. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha al-fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa' فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada pagi hari raya Adha atau pada pagi hari raya fitrah ke musalla, yakni ke tempat salat. Maka dalam perjalanan itu Nabi melalui satu kumpulan perempuan. Maka Nabi berkata, wahai kumpulan perempuan, wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah kamu, sesungguhnya aku telah diperlihatkan oleh Allah kamu adalah kelompok yang paling ramai di dalam neraka. Maka kami bertanya, kata perempuan-perempuan itu, apa sebab wahai Rasulullah? Kenapa begitu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kamu banyak melaknat dan kamu tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami. Nabi menyebutkan lagi, aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya boleh menghilangkan kepintaran seorang lelaki yang berpandangan tajam, berpandangan jauh daripada kalangan kamu, yakni daripada salah seorang dari kalangan kamu. Maka kami bertanya, kata perempuan-perempuan itu, apakah kekurangan agama dan akal kami? Apa itu maksud kurang agama dan kurang akal kami, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bukankah penyaksian seorang perempuan itu seperti penyaksian separuh orang lelaki? Kami menjawab, benar. Iyalah. Nabi bersabda lagi, itulah bukti atau tanda kurang akalnya. Nabi bersabda lagi, bukankah apabila seorang perempuan itu datang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Kami jawab, benar. Maka Nabi berkata, itulah maksud kurang agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sebenarnya telah kita bincang sebelum ini beberapa siri. Jadi insya-Allah kita akan sambung sebagai kesimpulan lah. Sebagai kesimpulan. Yang pertama, dalam hadis ini perbincangan akhir
dalam syarah ni. Di dalam hadis ini menjadi dalil. Hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, perbuatan tidak mensyukuri nikmat Allah adalah perbuatan haram, bukan perbuatan yang dikira sebagai dosa kecil, tetapi termasuk dalam dosa besar yang perlu bertaubat. Begitu juga melalui hadis ini juga para ulama membuat kesimpulan bahawa banyak menggunakan kata-kata kesat, kata-kata keji, kata-kata yang bersifat buruk yang tidak menyenangkan pendengar, seperti melaknat. Laknat dalam erti yang kita telah bincang sebelum ini. Laknat sama ada sebut nyata, laknat Allah kepada engkau. Laknat boleh juga yang dimaksudkan di sini seperti yang dihuraikan oleh ulama, dia memberi erti satu bentuk kata-kata yang tidak menunjukkan kepada syukur kepada Allah, bersungguh, merungut dan sebagainya. Itu termasuk dalam laknat. Wasyat, syat, dan juga melakukan ataupun keji, mencemuh, melakukan menyebut sesuatu yang menunjukkan cemuhan, kekejian dan sebagainya. Itu juga haram. Bukan dosa kecil tu. Sebab tu kena jagalah. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, bukan satu hadis Nabi sebut supaya jaga lidah ni, bahana lidah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin sebut tajuk khususnya afatul lisan, penyakit-penyakit lidah. Tu dibahas dengan panjang lebar lah, dengan secara detail dibincangkan. Imam Nawawi beristidlal dengan hadis ini bahawa melaknat dan mencemuh, mengeji atau seumpamanya adalah termasuk dalam kabair, termasuk dalam dosa besar. Kenapa? Kerana dalam hadis ini ada tawa'ud alaihima bin nar, kerana diugut dengan neraka, disebut janji buruk, iaitu masuk neraka. Jadi itu tanda bahawa perbuatan laknat dan syat, laknat dan keji itu, ataupun tidak bersyukur terhadap nikmat, adalah perbuatan haram yang tersenara minal kabair, tersenarai daripada dosa-dosa besar yang wajib ditaubat, wajib bertaubat. Dalam hadis ini juga digunakan kalimah kufur terhadap dosa-dosa yang dilakukan, tetapi tidaklah menyebabkan seseorang itu runtuh tauhid. Dalam hadis ini kata Imam Nawawi, selain pada Imam Nawawi tidak disebut ulama mana, tapi secara umum disebutkan bahawa istilah penggunaan kalimah kufur itu dalam hadis ni Nabi guna untuk kufur yang tidak bererti terkeluar dari agama, tapi diguna kufur. Ini kufur kerana melakukan dosa besar, tetapi tidaklah terkeluar dari agama. Jadi kufur di sini, penggunaan kufur di sini adalah secara taghliz ala fa'ilha, taghlizan ala fa'ilha. Wa fihi itlaqul kufri ala adh-dhunub allati la tukhriju min al-millah taghlizan ala fa'ilha, sebagai untuk menyatakan betapa buruknya, betapa kerasnya, betapa bertegasnya Nabi terhadap orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga digunakan kufur. Orang kita pun biasa sebut kufur nikmat. Kufur nikmat tu di bawah ni dia ada sebut kufur tu terbahagi pada berapa. Kita bincang selepasnya.
Berdasarkan kepada hadis ni juga, para ulama membuat kesimpulan bahawa boleh kita menggunakan kalimah kufur dengan erti kufur bukan kepada Allah. Boleh. Kufur, misalnya kufur kepada suami. Mu ni kufur ni. Boleh. Bila dia derhaka pada suami dia, dia tidak melakukan ihsan kepada kedua ibu bapa dia, dia tidak menghargai nikmat, dia tidak meletakkan kebenaran pada tempatnya misalnya, kita kata mu ni telah kufur. Kufur dalam konteks kufur selain daripada kufur kepada Allah, seperti yang digunakan oleh Nabi dalam hadis ini. Kufur tu kufur bi ghairillah. Bukan kufur billah, tidak. Tetapi hadirat kena itulah. Jadi kalau masyarakat kita tidak biasa gitu, kita kena beringat juga, jangan terbaik guna tak kalu. Hak ni dalam istilah orang ngaji sini kufrun duna kufrin dia panggil. Kufrun duna kufrin. Kufur tetapi tidak kufur. Maksudnya kufur tetapi tidak mengeluarkan daripada agama, tidak terbata tauhid. Kita panggil kufrun duna kufrin. Ini dalam istilah kalau orang ngaji tentang ilmu usuluddin, bila dia bahas tentang Jabriyah, Mu'tazilah, Khawarij, ada akan jumpa istilah ni. Kufrun duna kufrin. Kufur tetapi tidak menjadi kafir. Gitu. Jadi penggunaan kufrun duna kufrin, kufur tetapi tidak kafir, yaitu kufur yang lebih rendah dan lebih ringan daripada kufur kepada Allah. Kalau kufur kepada Allah, ini kufur yang tukhriju anil millah, kufur yang menyebabkan terpelanting keluar daripada agama. Itu kalau kufur kepada Allah. Justru itu para ulama juga membahagikan, menyebutkan bahawa kufur ini dia ada perbezaannya, dia ada beberapa klasifikasi dia. Setengah kufur tu lebih ringan dari setengahnya yang lain. Begitulah seperti yang disebut oleh ulama. Seperti iman pun ada cabar dia. Dalam hadis sebut iman ada cabar 70 lebih. 70 lebih iman cabar dia. Tu maknanya asal cabar ni furuk lah. Misalnya contoh kita kata sepohon pokok, batang dia tu dia banyak dah tu cabar pokok. Ni pun furuk. Kita kata syu'abul iman, ranting ataupun cabang-cabang keimanan. Yang mana kalau rasa tu dia tidak rasa usul itu, asal agama tu masih ada. Misalnya dalam hadis disebut yang paling tinggi keimanannya, iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Itu kemuncak. Dan iman yang paling rendah adalah membuang perkara yang menyakitkan, yang boleh menyusahkan orang daripada jalan raya. Misalnya, itu sebut dalam hadis. Demikian juga kufur itu seperti mana iman pun dia ada peringkat-peringkat dia, tinggi rendah, bertambah dan berkurang. Dalam pengajian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman ini dia boleh jadi kurang, dia boleh jadi besar, dia boleh jadi banyak, dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis. Jadi tebal nipis iman tu dia bergantung pada amalan seseorang. Sehingga Imam Bukhari dia kata dia tak akan ambil hadis daripada orang yang menganggap bahawa iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Imam Bukhari tak saya ambil hadis ni. Betapa Imam Bukhari kata hak tu tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak betul. Sehingga dia kata guru-guru dia akan ambil hadis daripada guru-guru yang mempunyai akidah iman itu yazid wa yanqus, atau kata Imam Bukhari. Siapa begitu sekali. Ataupun secara ringkasnya yuqalu annal kufra naw'an. Secara ringkasnya disebutkan bahawa kufur itu ada dua macam. Yang pertama kufrun billah, yang kedua kufrun billah ni ada 4 bahagian pula. Yang kedua kufrun bi ghairillah. Jadi kufrun billah ni ada lahu 4 aqsam. Yang pertama kufru inkar, kufru juhud, kufru inad, kufru nifaq. Itu 4 jenis kufur. Kufur tolak terus Allah, tolak agama, tolak Nabi, tolak Rasul, tolak Quran, tolak hadis. Ingkar ijma' misalnya, tolak perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid. Itu dia panggil kufur ingkar. Begitu kufur juhud, kufur menafikan.
Hak tadi engkar tolak tu. Hak ni tak, dia nafi. Nafi. Kufru inad, kufur inad. Inad ni mana kerah kepala, tak saya terima perkara, tak ada dalil. Dia tak kata tolak, tak kata engkar, tapi tak saya terima. Mana dia dalam keadaan dia tidak boleh berhujah pun dia seperti mana yang berlaku kepada kafir-kafir Quraisy. Tak ada hujah, tak ada apa, dia buat kerah inadan. Disebut inadan. Dalam Quran sebut. Mana kerah kepala. Begitu juga nifak. Hak ni nifak sini nifak i'tiqadi. Nifak, maksud nifak sini nifak i'tiqadi. Munafik dia tu bukan dalam bab orang panggil tanda-tanda munafik tu, tidak. Nifak sini nifak dalam akidah. Dia sebenarnya tidak Islam, cuma dia mempamerkan luaran dia itu Islam. Dia sebenarnya tidak Islam. Hak ni dia panggil nifak, kufru nifak. Hak ni tidak Islam. Ini mengikut pembahagian Al-Azhari, Imam Al-Azhari. Dia kata kufur tu 4. Jadi kufur ni kufur engkar, kufur juhud, kufur inad, kufur nifak, sama sahaja. Sama sahaja kufur ni. Semua tukhriju 'anil millah, menyebabkan seorang itu jadi terkeluar daripada agama Islam. Ni selagi yang kedua, pembahagian yang kedua, kufur bukan kufrun bi ghairillah, bukan kufur kepada Allah. Kufur bukan kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama kufrun duna kufrin, kufur yang tidak menjadi kafir, kufur yang tidak menjadi kafir kepada Allah, dan ianya berbeza dengan kufur kepada Allah. Tetapi kufur yang kedua ini yang disebut sebagai kufrun bi ghairillah, kufrun duna kufrin, hak ni bila seorang melakukan perkara ini maka dia jadi fasik. Dia ni jadi fasik, ahlul fusuq dia. Dia boleh juga masuk neraka ni. Bila seorang itu melakukan kejahatan, kufur ni orang panggil kufur yang menyebabkan dia jadi asim, jadi pelaku maksiat ataupun menjadi fasik dengan perbuatan dia. Boleh masuk, dia boleh jadi dia masuk neraka, boleh jadi masuk neraka dia, tetapi tidak akan kekal dalam neraka. Hanil hawai kufrun duna kufri. Misalnya seseorang yang memperakui keesaan Allah dan kenabian para nabi dengan lidah, dia beriman, dia beriman. Dia terima tu, cumanya dia melakukan dosa besar, dia melakukan kerosakan, dia tidak berterima kasih kepada Allah dari segi perbuatan dia, dia tidak memberikan hak orang yang sepatut mendapat hak dan sebagainya. Hak kita panggil dia ni buat dosa lah, pelaku dosa. Supaya dalam hadis Nabi sebut kan, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, bunuh sampai 99 kan, nah, misalnya, nah, ataupun buat dosa sebesar bukit, tapi dia tidak, perbuatan dia tu tidak menyentuh asal agama, tidak mencederakan tauhid, boleh jadi dia akan masuk neraka orang-orang lagu tu kalau dia tidak bertaubat. Tapi tidak kekal dalam neraka. Hak kata kekal ni orang yang tak ada langsung dia panggil asal kebaikan. Hak orang panggil iman ni, kerana iman itu asal kebaikan. Tak ada hak tu tak layak seorang tu nak masuk syurga. Selagi ada hak tu memang dia boleh masuk syurga, tapi dia kena bakar dulu dalam neraka tu, seperti yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah pandangan ataupun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kufur bi ghairillah ini, kufur yang tidak menjadikan seseorang itu keluar dari agama, sebenarnya banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang perkara itu. Misalnya dalam hadis-hadis Nabi ada disebut pelaku dosa itu dikira sebagai kufrun. Misalnya hadis Nabi sebut, Nabi kata qitaluhu kufrun. Qitaluhu kufrun, makna peperangan, dia membunuh, seseorang itu membunuh itu adalah kekufuran. Pembunuhan itu adalah kekufuran. Ini maknanya kufur itu, kufur dengan erti dia ni telah melakukan kefasikan, dia telah melakukan maksiat. Begitu juga sabda Nabi, hadis masyhur iaitu man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara, ataupun setengah riwayat kafara jihara disebut.
Sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia jadi kafir. Kafir situ maknanya setengah. Ada juga ulama yang pakai zahir. Mana kafir itu kafir bi ghairillah, kafir billah. Mana kafir itu tercabut agama, hilang, terkeluar daripada agama. Tetapi jumhur ulama pakai tidak. Kufrun sini maknanya kufrun bi ghairillah. Kufur sini maknanya kufur, dia kufur dengan erti dia melakukan maksiat. Sebab dia tidak tolak, dia tidak kufur ingkar, dia tidak kufur juhud, dah. Dia terima semaya tu wajib, cuma dia tak buat. Maknanya dia tu telah tidak melakukan kefarduan, bukan tolak kefarduan salat itu. Itu maksud dia. Di sinilah sudut beza yang paling ketara di antara puak-puak khawarij, yang mana mereka menghukumkan kafir murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Kalau khawarij dia kata gitu. Sebab tu dalam kisah ni tidak ada hujah lah pada khawarij, yang mana mereka telah mengkafirkan murtakibal kabirah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu. Ini kesimpulan lah, sebagai kesimpulan perbincangan hadis yang ke-19 ini. Baik, kita akan masuk hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-20 kan? Hadis yang ke-20. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik wa syatamani wa lam yakul lahu dhalik فأما تكذيبه إياي فقاله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, manusia ada sebahagian, ada di kalangan, kadzdzabani ibnu Adam, kita terjemah ada di kalangan. Ibni Adam maknanya an-nas, manusia, telah mendustaiku, kata Allah. Walam yakul lahu kadzalik, sepatutnya dia tidak buat begitu. Walam yakul lahu, yani lam yanbaghi lahu dzalik. Lam yakun makna la, lam yanbaghi, mana tidak sepatut dia buat begitu. Dan ada juga manusia yang syatamani, mencela aku, sepatutnya dia tidak buat begitu. Adapun maksud, ada manusia mendustakan aku, adalah katanya faqauluhu lan yu'idani, Allah sekali-kali, lan yu'idani, Allah sekali-kali tidak mampu untuk menghidupkan saya semula seperti mana Allah telah menjadikan saya pada permulaannya. Sayanya asal tidak ada, kemudian Allah adakan saya, maka selepas saya mati hancur lebur dalam kubur, Allah tidak boleh menjadikan semula saya. Gitu maksudnya. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana ala min i'adatihi, tidakkah, bukanlah permulaan penciptaan itu lebih mudah daripada mengulangi kali kedua mencipta. Apa ni kita bincanglah. Adapun sebahagian manusia mencela aku, katanya adalah katanya ittakhadallahu walada, Allah telah Allah telah mengambil anak lelaki untuknya. Yani ittakhadallahu walada, Allah telah memilih. Ittakhadha dengan mana ikhtara, ittakhadha dengan mana ikhtara, Allah telah memilih anak lelaki untuknya. Sedangkan aku al-ahad, Allah yang maha esa, as-samad, Allah yang menjadi tempat manusia bergantung, yaitu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Walam yakul li, dan tidak ada bagi aku kufuwan ahadun. Walam yakul li kufuwan ahad. Mana tidak ada untuk aku. Kalau kita terjemah mafhum gini mudah. Tidak ada sesiapa pun yang setara dengan aku. Itu mudah. Tu. Sebab dia bahasa Quran itu dia itu sikit Baik. Jadi dalam hadis ini riwayat Abi Hurairah kalau kita perhati hadis ini dari segi lafaz teks dia tu, dia ada sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman. Kalau bunyi lagu tu dia panggil hadis kursi. Setengah ulama menyebutkan hadis ni, dia hadis kursi ni ada beberapa nama. Boleh setengah ulama panggil hadis ilahiyah. Hadis ilahiyah. Ada juga panggil gitu. Ada setengah ulama dia panggil hadis rabbaniyah. Supaya itu sama makna. Boleh berlaku. Cuma biasa kita ni kita sebut hadis kursi. Tapi boleh berlaku tu. Hadis ilahi, hadis kursi, hadis rabbani, boleh berlaku. Itu diterima pakar oleh ulama. Jadi hadis kursi ni ada 100 hadis lebih. Banyak juga 100 lebih hadis. Hadis kursi ni ada 100 lebih. Mengikut ulama kira keseluruhan hadis kursi ni dia ada 100 hadis lebih. Perbezaan antara hadis kursi dan Quran. Hadis kursi ni berlaku, hadis kursi ni wahyu belaka. Apa beza hadis kursi dengan Al-Quran? Ini secara ringkas disebut sini. Hadis kursi ini kaifiat dia, kaifiat hadis kursi. Nak turun, nak sampai kepada Nabi, dia melalui ilham ataupun manam, mimpi, atau dengan perantaraan malaikat yang menyampaikan hadis ini secara makna, bil makna, bukan bil lafzi, tidak. Sebab Quran tidak. Jibril mari itu kalam lagu begitulah yang tercatat di Lauhul Mahfuz begitu. Begitulah yang dibawa oleh Jibril dari sisi Allah disampaikan kepada Nabi pun dengan lafaz yang sama, dan Nabi sebut dengan lafaz yang sama kepada umat ini. Tak ada perubahan dengan apa seperti yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini hak tu dia panggil Quran. Hak ni tidak. Allah mengarahkan malaikat bawa kepada Nabi, tetapi malaikat sebut tu, malaikat sampai kepada Nabi tu dengan makna, mana Nabi faham. Ni dia panggil tulqi firraud, dia panggil. Malaikat campak ke dalam jiwa Nabi, tapi malaikat bawa tu tidak melalui mimpi, tidak melalui ilham, malaikat bawa, tetapi dengan erti yang Nabi faham, fayu'abbirhu bilafzi, kemudian Nabi ta'bir, Nabi gunakan dengan lafaz hak Nabi sendiri. Dan Nabi nisbahkan kepada Tuhannya. Semuanya. Jadi kadzabani Ibnu Adam ni bukan kata-kata Allah seperti mana Quran, tidak. Tetapi inilah maksud makna yang dibawa oleh malaikat Jibril pada Nabi. Dan ini kata-kata Nabi, tapi nisbah tu nisbah secara makna. Nisbah secara makna. Mana Nabi sebut Allah berfirman. Jadi Allah, bila kata Allah berfirman, maknanya Allah Subhanahu wa taala, perkata-kata Allah yang dibawa oleh Jibril itu, Jibril fahamkan, Jibril maklumkan kepada Nabi, bukan dalam bentuk lafaz seperti Quran, tapi dalam bentuk dia bui Nabi faham maksud. Lepas tu Nabi sebut sendiri, dan Nabi kata Allah berfirman. Bukan dalam bahasa Allah. Bukan dalam bahasa Allah makna bahasa seperti Quran, tidak. Sebab tu dia lain bahasa dia. Tidak licin seperti Quran. Dan tak boleh baca dalam sembahyang ni. Tak boleh. Dia ni lebih tinggi daripada hadis-hadis biasa. Al-Quran, hadis kursi, lepas tu hadis-hadis lain biasa. Dia ada 3 peringkat. Mana kalau kita baca hadis kursi ni batas sembahyang. Batas sembahyang. Adapun Quran tidak. Penurunannya hanya melalui Jibril yang membawa lafaz yang tertentu. Tu. Dan ia juga mutawatir. Quran ini mutawatir.
Dia panggil tawaturut tawarus. Tawaturut tawarus. Berbeza dengan hadis kursi. Gitu Tapi semua itu sama ada hadis Quran itu jelas lah. Hadis kursi dan hadis-hadis lain tidak hadis kursi, mana hukumnya hukumnya sama, iaitu wahyu belaka. Walaupun sebut wahyu tapi tidak setinggi wahyu Al-Quran. Dasar pada firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitulah maksudnya. Baik, dalam hadis ini disebut, Nabi kata Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam, manusia telah mendustakan aku. Apa maksud? Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, Allah sebut sepatutnya dia tidak kata begitu. Dan ada juga sebahagian manusia yang mencerca aku. Sepatutnya dia tidak kata begitu. Jadi maksud dia mendustakan aku, dia kata aku tak boleh nak buat, tak boleh nak hidupkan kembali. Aku tak boleh nak buat untuk kali kedua setelah manusia ni wafat, manusia ni mati, hancur lebur dalam kubur. Kalau kita gali itu jadi tanah manusia tu. Setelah beberapa tahun jadi tanah. Tak ada nampak langsung tulai pun hancur lagi. Dah lama. Dia kata tak mungkin Allah boleh menghidup, menjadikan semula manusia seperti rupa ada ni lah. Ini orang-orang kafir kata lagu tu. Itu sebenarnya adalah pendustaan. Allah guna secara mantik, secara akli. Ni orang panggil hujah secara akliyah, secara mantik. Ingat payah kat nak buat untuk kali kedua. Mana lebih payah buat dengan mula-mula asalnya tak ada, boleh buat, lepas tu dia mati, lepas tu buat kali kedua. Mana lebih payah? Jadi pertanyaan itu, mana lebih payah tu, mesti kita akan jawab, lebih payah mula-mula lah. Allah sebut gitu kerana nak berbahasa dan nak khitab, nak berbahasa dengan kita. Apakah Allah ni ada lebih mudah, lebih payah bagi Allah? Tidak ada. Allah ni serupa Allah ni sama saja. Buat hak mula-mula dengan buat hak yang kedua, yakni untuk bangkit manusia di pada mahsyar itu, tidak ada istilah susah, tidak ada istilah payah, tidak ada istilah hak ni lebih mudah, hak ni lebih payah. Itu istilah manusia. Bagi Allah serupa saja. Menjadikan mula-mula, menjadikan kali kedua, semua menggunakan satu kalimah, iaitu kun fayakun. Tak ada payah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cuma kita nak tengok dari segi bahasa hadis. Bahasa hadis, tengok dari segi bahasa hadis Jadi boleh kok seseorang itu mendustakan Allah? Jadi apa maksud sebenarnya? Dia buat sini lah. Kalau tengok, sebab sini dia kitab ni hak Mir'at ini, dia sebut intipati dia. Kitab ni istimewa dia ni kerana kita boleh faham makna kalimah yang digunakan dalam hadis. Kalau cari dalam kamus, dia tidak huragi ni kalimah tu. Kalau tengok dalam kamus fiqhul lughah tu, fiqh lughah tu, dia tak serupa. Dia tak serupa dengan kalimah yang digunakan dalam Quran. Setengah-setengah kalimah. Kalau kita tengok dalam kamus, dusta-dusta ni tak berkait dengan Tuhan. Tidak berkait dengan Tuhan. Siapa pun dusta. Lepas tu kita nak dusta dengan orang ni, orang tu sama dengan kita. Peringkat ni Allah ni makhluk, Allah ni khalik, kita ni makhluk. Jadi apa maksud sebenarnya? Dia pun sebutlah, ni makna dia supaya kita faham. Jadi maksud hamba, maksud manusia mendustakan aku, maksudnya seseorang itu seseorang menisbahkan kepada cerita, peristiwa tidak seperti mana yang benar-benar berlaku. Dia kata berita ni tak betul. Ceritanya lagu lain, bukan lagu ni, bukan begini hakikat yang berlaku. Itu orang panggil takdzib, mendustakan. Itulah orang panggil mendustakan. Misalnya seseorang itu cerita aksiden, mari aksiden pukul 12 gini. Kalau tu kata tidak gitu, itu dia panggil takdzib, mendustakan. Baik. Jadi dinisbahkan dusta itu dusta kepada Allah, mendustakan Allah, bukan mendustakan makhluk lain, mendustakan Khalik. Maksudnya lagu mana?
Aku cerita, ini dalam huraian ni. Aku cerita kepada manusia. Aku khabarkan kepada manusia melalui Quran dan melalui Rasul aku bahawa aku akan menghidupkan semula manusia, setiap manusia, dan juga binatang-binatang yang ada kis dengan manusia. Begitu juga makhluk-makhluk yang dikira mukallaf itu, hak alam ghaib ada juga. Pada hari kiamat, itu berita yang dibawa oleh Al-Quran dan berita yang dibawa oleh Rasul aku. Aku sebut, aku akan hidupkan kembali. U'id ini yaumul ma'ad, yaumul ma'ad ni hari manusia dikembalikan. Apa makna kembali? Maknanya dia hidup ni dia dicipta untuk kali yang kedua, bukan kali pertama. Dia pernah hidup dah di muka dunia, lepas tu kira-kiranya dia mati di alam barzakh, kemudian hidup kembali. Itu makna u'id. Maksud sini yaumul ma'ad, hari kebangkitan, hari kiamat lah, yaumul ba'ats. Jadi orang itu tolak kebangkitan, dan dia mendustakan aku dari sudut cerita yang termuat dalam Quran dan hadis. Itu maksud dusta. Aku kata aku akan bangkit ke semula manusia hancur lebur ni, aku boleh cantumkan balik jasad-jasad dia yang hancur itu, yang bercerai-berai dalam tanah tu, aku boleh cantumkan balik. Dia kata tak mungkin. Itu makna takdir. Gitu. Sepatutnya dia tidak kata begitu, tapi oleh kerana dia tidak kenal, dia tidak makrifah pada aku. Manusia tidak makrifah pada aku. Demikian juga begitu juga selain daripada takdzib, ada juga di kalangan manusia yang syatamani, dia keji aku, dia cerca aku. Yang ini sebahagian manusia yang mencerca Allah. Apa maksud sebahagian manusia mencerca Allah? Hina Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud? Iaitu mereka yang mendakwa bahawa Allah ada anak lelaki. Ini dari kalangan Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara, mereka mengatakan Allah ni ada anak lelaki, bukan anak perempuan, anak lelaki. Golongan musyrikin Arab di zaman Nabi, ada yang berkata malaikat tu anak perempuan Allah. Inilah maksud Allah, mereka telah mencerca, menghina aku. Itu suatu penghinaan. Tapi kalau manusia ada anak, itu suatu kemuliaan. Manusia ni kalau tak ada anak, itu suatu kekurangan. Tapi aku tak perlu pada benda tu. Bahkan kalau kata aku ada anak, sama ada anak lelaki ke anak perempuan, itu termasuklah syatmun, penghinaan, cercaan itu. Jadi maknanya syatmun ini nisbah pada manusia, itu satu pujian. Ada anak tu satu pujian, tak ada anak tu satu kekurangan. Tapi Allah lain. Jadi kalau begitu syatmun ini apa maksudnya? Dia nak hurah. Sebab syatmun ni kalimah yang digunakan dalam hadis. Asyatmu yakni kejian, cercaan, penghinaan, yang disebut sebagai asyatmu, iaitu tawsifus syai' bima fihi izdira'un wa naqsun wa ithbatul waladi lahu. Syatmun dengan arti menggambarkan sesuatu, menggambarkan sesuatu yang mana dalam gambaran itu ada unsur penghinaan dan ada unsur mengurangkan kedudukan dia. Itu maksud syatmun. Jadi bila Allah guna dalam hadis ini syatmun, maknanya pada kalimah itu dia ada unsur menghina Allah, ada unsur merendahkan martabat dan darjat Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyatakan Allah ada anak, itu adalah syatmun. Kerana bila seseorang itu menyatakan kerana pada kata-kata Allah ada anak, itu sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Pada hakikatnya itu sudah ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Bila menyebutkan Allah ni ada anak, dia terbayar, dia ada makna persamaan dengan makhluk. Bukan sekadar manusia lah, binatang pun ada anak. Jadi ada sudut sama tu. Dan ianya memastikan kemungkinan bahawa Allah ini sifat dia hudud, baru,
bukan qadim. Itu kesan dia lah. Bila kata Allah ada anak, maka dia akan memberi satu gambar, justifikasi kita kata bahawa Allah ni huduth, baru, tidak qadim. Tidak qadim. Dan kata-kata yang sedemikian nisbah kepada Allah adalah ghayatun naqs fi haqqil bari ta'ala. Itu adalah kemuncak menghina Allah, kemuncak menyatakan Allah itu kuat. Itu suatu benda yang sangat besar. Bila kata Allah ada anak, itu suatu, kalau kita kata serangan terhadap zat Allah yang sangat besar dari sudut hak Tuhan yang Al-Bari Ta'ala. Kerana tawalud, yang jadi ada anak tu, tujuan ada anak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia ni, dia kelangsungan hidup manusia daripada tawalud tu lah. Tawalud maknanya dia ada anak hasil daripada suami isteri, dia ada anak. Bila dia mati, anak dia ada penerus zuriat. Itu makna tawalud. Bila ni anak dia itu ada cucu, itulah cara proses Allah nak melangsungkan kehidupan manusia. Maknanya dia ada terhenti, manusia dia ada terhenti, satu penekat dia ada terhenti zat dia tu. Kemudian keturunan dia pula meneruskan hidup tu. Itu bentuk kelangsungan manusia. Itu barang lemah tu lagu tu. Barang lemah. Tak sesuai dengan Allah SWT. Allah tidak begitu. Bila jadi hikmah ada anak ni untuk istibqa'un naw, untuk mengekalkan zuriat manusia, jenis manusia. Jadi Allah, kalaulah Allah SWT aku begitu juga, ada istibqa' nak juga, mana Allah ni dah kalau manusia dituju ada anak tu sebab dia akan mati. Jadi bila dia mati, keturunan dia ada. Cuba bayangkan manusia ni kalau dia lahir, kemudian lepas tak beranak belaka, pupuh lah. Sebab tu kadang-kadang Allah buat setengah-setengah binatang tu dia tak beranak, lama-lama pupuh, tak ada. Tak ada. Orang panggil ni binatang sudah pupuh, tinggal berapa ekor atas dunia. Apa tu? Tak beranak. Kalau manusia tak beranak, dia jadi tu. Jadi maknanya bila kata beranak ni, dia berkait dengan akan mati. Akan mati satu peringkat manusia. Jadi ada juga manusia tu, nak manusia ada tu bila ada anak. Jadi Allah ni gitu ke? Allah tu dia akan ada ke satu peringkat, Allah ni jadi hilang, mati dia. Jadi ada anak Allah pula, cucu Allah pula, gitu. Lepas tu kalau Allah tu sifat dia mana kekal, dia tak perlu pada anak. Cuba bayangkan kalau manusia ni tak mati, tiba-tiba ada anak. Tak muat dunia ni. Itu hikmah dia. Tak boleh hidup. Cuba bayangkan daripada Nabi Adam sampai kita lah ni, tok kita boleh keliling. Tok kita 30 lebih adalah kata tak mati. Tak ada erti ada anak, ada betul. Tak perlu pada anak kalau lagu. Manusia perlu ada anak kenapa? Kerana dia ada kematian. Konsep kematian tu dia ada, maka dia perlulah tawalud, ada keturunan. Allah ni tidak gitu, sebab Allah tidak mati. Tiba-tiba kata Allah perlu ada anak, mana menyamakan manusia daripada istibqa'un naw, nak mengekalkan keturunan. Keturunan apa? Allah ni tidak mati. Sebab itulah ni ghayatun naqsi. Ini kemuncak menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Gitu. Dalam konteks agama, dari sudut tauhid lah, usuluddin, bila menyebut Allah itu ada anak, dia secara pantas pemikiran manusia sebenarnya hakikat nak katakan Allah akan mati, Allah akan hilang, Allah akan musnah. Sebab tu dia perlu pada anak. Tu sebenarnya hakikat Tuhan ada anak. Jadi hakikat bila sebut Allah ada anak, sebenarnya makna dia adalah kata Allah itu fana, bukan baqa Allah itu. Tu kesal dia sebab tu berat tu. Itulah dia kata syirik tu. Jadi bila kata Allah ada anak, syirik. Sebab apa syirik? Ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Tu kata syirik. Jadi hati-hati nak kena guna ni formula ni. Janganlah kita buat sesuatu menampakkan jadi serupa Allah dengan makhluk. Jadi syiriklah tu. Kena beringat. Zaman-zaman ni kena beringat. Kena beringat hati-hati lah. Mana kita setiap kali, tak kira lah dalam bentuk tutur kata, walaupun boleh jadi nampak macam nak puji Tuhan, tapi tak kena raya jadi macam nak mensyirikkan Tuhan. Kita kena tengok kesan daripada kata-kata. Sebab tu dalam kis nak puji Allah, nak sebut tentang Allah, dia bersifat tauqifi. Kita kena guna kalimah berdasar pada hadis guna.
Kena guna kalimah berdasar Al-Quran guna. Kalau silap guna kalimah, takut jadi kesan, makna tu jadi lagu lain. Kalau kita kawal penggunaan kalimah kepada Allah, insya-Allah dia tidak akan melencong daripada kebenaran. Kalau terbaik guna kalimah-kalimah lain, dia boleh jadi rosak. Jangan terbaik main tu. Jangan terbaik main. Gitulah dia, insya-Allah kita akan bincang semula hak lain tu. Jadi sini kita nampaklah. Jadi penting hak ni kita nampak gitu. Jadi kata Allah ada anak tu jadi syirik. Apa syirik tu? Gapo dia yang wujud kesal daripada kata Allah ada anak. Maknanya dia kata Allah ni tidak kekal. Gitu. Itu maknanya mensyirik Allah. Jadi di situ ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk ni, maka itu sudah syirik lah. Sama ada kita nak sebut sebagai musyabbihah ke, tapi hakikatnya syirik. Hakikatnya adalah syirik. InsyaAllah kita perkara-perkara lain itu, fakta-fakta lain yang masih lagi tersebut dalam hadis ni kita bincang semula. Hasil setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.